Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Budi Sitawa Hanafi dalam Berita Tengah Hari. Baik, paparan utama Berita Tengah Hari 19 Julai 2020. PM tidak pernah nyatakan bakal iktiraf UEC. Perdana Menteri tidak pernah mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan bakal mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu UEC di tengah mengadakan pertemuan bersama pimpinan Persekutuan Persatuan Cina Malaysia Hua Zong Khamis lepas. Sebaliknya, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebut bahawa UEC telah mendapat pengiktirafan sebahagian. Ia susulan keputusan kerajaan terdahulu untuk menerima lepasan UEC untuk mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP dalam bidang pengkhususan bahasa Cina di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan kerajaan pada 2012 telah menerima lepasan UEC mengikuti program PISMP dalam bidang bahasa Cina dengan syarat lulus sijil pelajaran Malaysia SPM dan memperoleh sekurang-kurangnya grade kepujian dalam bahasa Melayu. Tan Sri Muhyiddin menegaskan UEC perlu mengikut dasar pendidikan kebangsaan sekiranya mahu kerajaan mempertimbangkan penyelesaian kepada perkara berkenaan pada masa hadapan. Hua Zong dalam satu kenyataan semalam mendakwa bahawa Perdana Menteri secara peribadi berharap kerajaan akan mengiktiraf UEC satu hari nanti. Kenyataan itu dikeluarkan Hua Zong selepas pimpinannya mengadakan pertemuan dengan Tan Sri Muhyiddin di Parlimen. Projek pembinaan Transit Aliran Ringan 3 LRT 3 dijangka siap sepenuhnya Februari 2024. Pengerusi Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman menjelaskan komitmen berdasarkan projek dengan jajaran sepanjang 37.8 km itu telah mencapai 33.12% keseluruhan projek setakat 30 Jun lepas. Projek LRT 3 bakal dimanfaatkan lebih 2 juta penduduk dan akan mengendalikan kira-kira 67,000 penumpang sehari dalam peringkat permulaan sebelum sistem rel urban Greater Klang Valley siap sepenuhnya nanti. Perkara mengenainya dinyatakan beliau pada Majlis Pelancaran U-Girder Projek LRT 3 dan Majlis Makan Malam Pengerusi Prasarana Bersama Media di Shah Alam, Selangor. Turut hadir Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Muhammad Nizam Alias dan Pengerusi MRCB George Ken Sdn Bhd Datuk Seri Dr. Judin Abdul Karim. Projek LRT 3 ini buat julung kalinya menggunakan blok U-True Girder iaitu komponen pembinaan akan diprabina terlebih dahulu di sebuah fasiliti di Bandar Sarjana Putra sebelum dibawa ke tapak pelancaran. Kaedah pembinaan ini dipilih kerana kos yang lebih efisien, tempoh kerja pembinaan yang lebih cepat dan improvisasi terhadap impak visual. 3 lokasi di Johor Bahru dan Mersing terpilih untuk dibangunkan sebagai destinasi agro pelancongan terbaru. Ia melibatkan pembangunan produk pelancongan sedia ada masing-masing di Jalan Datin Halimah, Johor Bahru, Kampung Peta dan Kampung Tanah Abang di Mersing. Timbalan Pengarah Pembangunan SKM Negeri Ibrahim Hussain memberitahu projek pembangunan itu melibatkan penyertaan hampir 20 ahli koperasi ternegeri termasuk masyarakat orang asli yang telah bermula sejak tahun ini. Untuk lancarkan ekonomi dan sektor pelancongan, tetapi kalau kita lihat sektor pelancongan pun agak sukarlah untuk dimajukan semula, dirancangkan semula dalam tempoh terdekat. Sebab itulah salah satu cara kita itulah program mentoring coaching. So dalam tempoh masih berlangsung lagi PKPP ni, mungkin kita harap dapat meningkatkan lagi kemampuan diorang lah. Kemampuan, komitmen, pembangunan produk, kemahiran dalam membuat promosi, marketing dan sebagainya. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan program mentoring and coaching pelancongan koperasi di Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Projek berkonsep pertanian pintar itu mampu menjana ekonomi ahli koperasi yang terjejas susulan COVID-19.
Mencapai perpaduan lebih erat dan memelihara satu cara hidup demokratik. Itu antara objektif wujudnya Rukun Negara pada 31 Ogos 1970. Di Kedah, golongan muda menyifatkan Rukun Negara perlu dijadikan panduan berdasarkan kait rapat dengan aspek kehidupan. Jelas ada Muhammad Radzi, prinsip kepercayaan pada Tuhan mendorong individu mempunyai pegangan hidup dan tidak tersasar. Yang keduanya, kesetiaan kepada raja dan negara. Maksudnya kita sebagai rakyat Malaysia ni kita ada raja dan sistem kita di Malaysia pun adalah raja berperlembagaan. Yang ketiganya adalah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan ni dia meletakkan perlembagaan ni di atas merangkumi semua. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kita kena menghormati perlembagaan ni. Bukan hafalan semata-mata, sebaliknya Muhammad Rushdi Mustafa menegaskan setiap individu perlu menghayati rukun negara. Dia mesti ambil berat tentang rukun negara dan setiap masa dia sedar setiap pengisian setiap satu-satu, bukan sekadar hafal saja. Lima prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Rumah panjang Lanting dekat Tatau, Sarawak musnah dalam kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 11.29 malam tadi. Panggilan kecemasan diterima bilik kawalan Balai Bomba dan Penyelamat Tatau dan sebuah jentera bersama kekuatan 8 pegawai dan anggota ke lokasi insiden. Rumah panjang 18 pintu dengan struktur tidak kekal itu musnah sepenuhnya. Operasi pemadaman kebakaran menggunakan sumber air sungai berhampiran. Kerja-kerja pemadaman turut dibantu pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Selangau. Kebakaran tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa dalam kalangan 135 penghuninya. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Banjir di Johor. Penutupan pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Parit Keroma Darat dekat Muar kira-kira pukul 10.30 pagi tadi menyaksikan banjir yang melanda daerah berkenaan pulih sepenuhnya. Dalam kenyataan Exko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, R. Vidyanandan memberitahu 5 penduduk terjejas daripada 2 keluarga yang ditempatkan di PPS berkenaan dibenarkan pulang selepas keadaan banjir pulih. Banjir di Johor sebelum ini mencatatkan lebih 1,200 penduduk terjejas dari 4 daerah melibatkan Muar, Tangkak, Pontian dan Batu Pahat. Antara agensi terlibat sepanjang tempoh berkenaan, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat, pejabat daerah, polis dan rela. Di Ibu Negara, selain banjir kilat, insiden tanah runtuh turut dilaporkan berlaku di Jalan Damansara, Kampung Sungai Penchala. Dalam kenyataan Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memberitahu, panggilan kecemasan diterima pada pukul 7.15 malam. Kekuatan 6 pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Taman Tun Dr. Ismail bersama sebuah jentera FRT ke lokasi. Sebaik tiba, Komander Operasi mengesahkan berlaku kejadian tanah runtuh berkeluasan 30 kali 40 kaki persegi. 3 rumah berhampiran diarah dikosongkan sebagai langkah keselamatan kerana aktiviti pergerakan tanah masih berlaku. Kanvas digunakan untuk menutup kawasan runtuhan bagi mengelak hakisan tanah. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 10.44 semalam. Berikutan insiden itu juga tindakan susulan diambil pihak polis.
PAS yakin pengagihan kerusi melibatkan parti komponen dalam Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum ke-15 nanti dapat ditangani dengan baik menerusi Majlis Presiden dan Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional. Timbalan Presiden Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata permasalahan itu diyakini boleh ditangani secara harmoni dan muafakat. Sebarang masalah yang timbul juga tidak menjejaskan hubungan parti-parti komponen. Kalau kita tengok dalam kerjasama antara PAS dengan UMNO dan parti-parti yang lain, kita yakinlah kita akan menambahkan jumlah kemenangan kita. Sebab kalau dulu pun UMNO bersendirian, PAS bersendirian, pun kita dah mencapai kemenangan. Sekarang ni kita gabungan muafakat nasional kita ni, kita yakin kita akan dapat lebih baik daripada sebelum ini. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya di Bandar Baru Uda, Johor Bahru, Johor. Malaysia bakal menjadi pemain industri biosimilar utama di rantau ini apabila fasiliti pengeluarannya dijangka siap dalam tempoh 4 tahun lagi. Ia merupakan fasiliti pengeluaran produk biosimilar komersial pertama di Malaysia. Jelas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar, pelaburan berjumlah 15 juta ringgit oleh Venture Tech itu adalah bagi pengeluaran ubatan biosimilar untuk pasaran domestik dan ekspor. Fasiliti ini akan siap bila nak? 2024 ya, 2024 dan produknya Erisa adalah erythropoietin biosimilar pertama yang mempunyai pensijilan halal. Boleh dikatakan pelaburan yang pertama yang besarlah dalam sektor biosimilar daripada syarikat Malaysia. Kejayaan pelaksanaan itu bakal meletakkan negara sebagai antara pemain utama pasaran biosimilar di rantau ini. Ini akan menjadikan penjagaan kesihatan di Malaysia lebih mampu milik dan mudah diakses. Pemeteraian perjanjian persefahaman usaha-sama itu ditandatangani 3 pihak masing-masing, Venture Tech, Duo Pharma, Biotech dan syarikat biologik utama Korea Panjiao Biotech Incorporation di Putrajaya. Sejajar revolusi industri 4.0 serta kebiasaan baharu COVID-19, pusat pengalaman pembuatan pintar pertama bakal ditubuhkan. Bakal dibina di Bukit Jalil, Kuala Lumpur awal tahun depan. Inisiatif Sirim Berhad ini membantu pengurusan kecil dan sederhana PKS tempatan. Menerusi kerjasama 3 syarikat antarabangsa terkenal, Hitachi, Bosch dan Huawei, Sirim akan mengenal pasti teknologi maklumat yang bersesuaian dan berpatutan bagi membantu golongan PKS tempatan. Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Sirim Berhad, Prof. Dr. Ahmad Fadzil Muhammad Hani menyatakan pihaknya juga bakal memperkenalkan idea serta konsep baharu meliputi percetakan 3 dimensi, pemeriksaan optik automatik dan peneraju pasaran teknologi robot kolaboratif. Kos dia akan mampu. Itu janji mereka. Dan kita tak sebut apa perbezaan. Dia bila kita sebut pasal cloud, sebagai contoh pay per use. Seperti contoh macam tu. Di mana tadi pun kita sebut Huawei akan bagi free trial period supaya syarikat boleh tahu bahawa dia boleh dapat pulangan. Benda macam itu kita tak nak sebut sekarang berapa kos Sirim akan membina ekosistem ini. Beliau berkata demikian selepas sesi webinar bersama ketiga-tiga wakil syarikat antarabangsa tersebut. Selain itu, Sirim merancang memberi fokus kepada sektor makanan dan minuman dalam melatih industri tersebut mengadaptasi sistem pendigitalan.
Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menyasarkan 3,000 peruncit koperasi dan 3 juta pengguna menggunakan platform perniagaan Jimat Biz dan Jimat Shop tahun depan. Kedua-dua platform berkenaan akui Presidennya Dato' Abdul Fattah Abdullah merupakan kesinambungan program pembekalan barangan asas 100 BA100 yang diperkenalkan Mei tahun lepas bagi membantu golongan B40. Jelasnya, platform perniagaan e-dagang berkenaan mampu dimanfaatkan peruncit dan pengguna bagi mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan, lebih kompetitif serta seimbang secara dalam talian. Berdasarkan kepada kajian yang dibuat, di mana kedai runcit yang menggunakan e-commerce ni dia akan boleh meningkatkan lebih daripada 5% nilai peningkatan jualan. Jadi antara strategi untuk memperkasakan kedai runcit koperasi, jadi menerusi BA100 ni kita akan menggunakan digital platform yang dikenali sebagai Jimat Shop dan juga Jimat Biz, di mana mereka akan membuat urus niaga menerusi e-commerce. Beliau menyatakan perkara ini selepas program pembangunan dan permakasaan perniagaan peniaga dan penjaja kecil Malaysia peringkat Zon Timur di Kuala Terengganu. Ketika ini, 1,400 peruncit koperasi telah berdaftar dan Angkasa menyasarkan 400 lagi peruncit koperasi berbuat demikian menjelang hujung tahun ini. BA100 merupakan program perniagaan e-dagang yang mengumpul belian barangan asas secara pukal mengikut permintaan di kedai runcit milik koperasi dengan menawarkan barang keperluan harian pada harga 5% lebih jimat berbanding pasaran biasa. Golongan peniaga kecil dan penjaja di Bukit Kayu Hitam Kedah yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19 menerima bantuan masing-masing di bawah pakej rangsangan ekonomi negeri Kedah. 516 individu menerima bantuan melalui bayaran terus ke dalam akaun masing-masing. Manakala 184 lagi menerima secara tunai daripada Pusat Khidmat DUN kerana penerimaan tidak mempunyai akaun bank. Bantuan RM300 diberikan secara one-off melibatkan kos berjumlah RM210,000. Orang kata meringan sikit kan beban kita. Dah start ni ke? Dah start buat ni balik dah? Saya start bulan puasa tu, mula balik. Nego apa? Buat kuih basah. Terima kasih banyak lah dapat sumbangan ni kan. Rasa meringankan bebanan sikit . Majlis penyerahan dilakukan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kebajikan Negeri Halimatun Saadia Saad. Barulah, jadi penerima hari ini adalah nama list daripada senarai 700 orang setiap DUN yang telah diberi oleh kerajaan negeri kepada setiap DUN. Ratusan rakyat Thailand desak pengunduran kerajaan. Pembuka tirai maklumat. Sumber informasi tepat. Syarat paparan padat. Leading the way. Medium aspirasi masyarakat. The latest matters. புதிய கோணத்தில் RTM தமிழ் செய்திகள். RTM 华语新闻带你关注大马，掌握国际。 Kemuncak paparan terhebat. Platform Suara Sejagat. Menyeluruh untuk rakyat. Berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
Tanpa menghiraukan larangan berkumpul bagi mengekang penularan COVID-19, ratusan rakyat Thailand bertindak mengadakan tunjuk perasaan menuntut pengunduran kerajaan. Penunjuk perasaan yang diketuai kumpulan Free Youth ini berhimpun berhampiran Monumen Demokrasi di Ratchathmnon Avenue, Bangkok. Pembubaran Parlimen menghentikan tindakan terhadap pengkritik kerajaan dan menulis semula perlembagaan merupakan 3 tuntutan yang dibuat penganjur. Dalam keadaan darurat ketika ini, aktiviti berkumpul secara besar-besaran dilarang di Thailand. Bantahan malam tadi antara demonstrasi terbesar sejak rampasan kuasa tentera pada 2014. Ratusan pegawai polis kelihatan berkawal, bagaimanapun tiada sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Negara-negara G20 sedia mempertimbangkan penangguhan bayaran hutang kepada negara-negara miskin yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. 20 negara ekonomi terbesar dunia mengumumkan kelonggaran penangguhan bayaran hutang selama setahun. Menteri Kewangan negara anggota memaklumkan perkara berkenaan selepas mesyuarat berkaitan pemulihan ekonomi secara maya anjuran Arab Saudi. Beberapa pihak bagaimanapun menganggap masih belum memadai. Kumpulan Menteri-Menteri Kewangan G20 dalam kenyataan turut mengumumkan sedia memperluas inisiatif pada separuh kedua tahun ini. Sebarang pemanjangan inisiatif itu bagaimanapun berdasarkan kesan pandemik serta sokongan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang akan diserahkan kepada anggota G20 sebelum mesyuarat Oktober depan. Mesyuarat dipengerusikan Menteri Kewangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan dan Gubernur Bank Pusat Ahmad Al-Khalifah. Pakar turut memberi amaran ia akan menyebabkan negara miskin berdepan kesukaran menjelaskan hutang. Antara kes COVID-19 di seluruh dunia kini mencecah 14.4 juta dengan 600,000 kematian. 4,850 lagi kematian dicatat dalam tempoh 24 jam. Jumlah jangkitan di Amerika Syarikat kini melepasi 3.83 juta dengan lebih 142,000 kematian. Manakala Brazil 2.07 juta dengan lebih 78,000 kematian. Sementara India pula merekod 1.07 juta kes dengan lebih 26,000 kematian. Angka kematian akibat COVID-19 bertambah sekali ganda dalam tempoh 2 bulan lalu dengan lebih 100,000 kematian dilaporkan dalam tempoh 3 minggu sejak 28 Jun lepas. Saksikan berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Baik, sukan di luar negara, Zinedine Zidane berkata pemainnya tidak akan diberi cuti selepas berakhirnya La Liga hujung minggu ini kerana Real Madrid akan mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan Liga Juara-Juara menentang Manchester City. Madrid memenangi La Liga dengan berbaki satu lagi perlawanan dan sepatutnya dapat merehatkan pemain untuk pertandingan terakhir mereka hari ini dalam pertarungan degradasi Leganes. Tetapi Zidane bertegas mengatakan tidak akan ada kekalahan dari Isnin ini ketika Madrid berusaha menerbalikkan kekalahan 2-1 di laman sendiri kepada City pada perlawanan kedua dalam 16 permainan terakhir. Bercakap dalam sidang media semalam, Zidane berkata pemainnya tidak akan diberi cuti 2 minggu. Tambahnya, mereka mempunyai permainan hari kini 19 Julai dan kemudian tidak akan bercuti kerana fikiran akan tertumpu pada perlawanan dengan City. Bagaimanapun, mereka akan berehat selama beberapa hari dan semua pemain akan memberi tumpuan pada perlawanan penting itu kelak. Madrid ketinggalan 7 mata berbanding Barcelona yang berada di tangga teratas La Liga setelah hanya memperoleh gelaran Liga ketiga mereka dalam masa 12 tahun. Kejayaan mereka datang setelah kemenangan 10 perlawanan sejak Liga dimulakan semula dengan pasukan mencari form terbaik setelah penggantungan 3 bulan kerana wabak COVID-19.
Jurulatih FC Barcelona QQ Setien berkata dia tidak merasa terganggu dengan penilaian buruk yang dilemparkan Lionel Messi sepanjang musim pertandingan Barcelona. Setien bertegas menyatakannya mereka masih boleh memenangi Liga Juara-Juara. Barca menyerahkan gelaran La Liga kepada Real Madrid Khamis lalu setelah kalah di laman sendiri kepada Osasuna. Selesai perlawanan, Messi melemparkan kekecewaannya dengan mengatakan pasukan itu lemah, tidak konsisten dan kurang keinginan. Messi menambah, melainkan jika terdapat banyak perubahan, pasukan itu akan kalah kepada Napoli serta pertandingan Liga Juara-Juara bulan depan. Beberapa orang beranggapan komen tersebut sebagai satu tamparan kepada jurulatihnya. Tetapi Setien menjelaskan yang dia tidak mempunyai masalah dengan penilaian Messi. Barca berdepan perlawanan kedua di laman sendiri menentang Napoli dalam 16 perlawanan terakhir setelah kedudukan seimbang setelah seri 1-1 pada perlawanan pertama. Pemenang akan bertemu Bayern Munich dalam pertandingan suku akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Chelsea. Setien menambah mereka perlu memperbaiki persembahan di beberapa bahagian, tetapi dia yakin bukan semua yang terjadi suatu malapetaka buat pasukan. حج أشهر معلومات. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada tanah suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Telemovie Panggilan Haji memberi panduan menunaikan ibadah haji. Bakal ditayangkan di TV2 pada malam Hari Raya Aidiladha nanti. Telemovie berkenaan mengisahkan sebuah keluarga yang merancang untuk bersama-sama menunaikan ibadah haji namun berdepan pelbagai konflik dan halangan. Baiklah, bila kita masuk dalam Masjidil Haram, yang pertama sekali jangan kita buat perkara-perkara yang haram. Sebab itulah dinamakan Masjidil Haram, diharamkan untuk kita buat perkara-perkara dosa. Cerita ni banyaklah pendidikan, ilmu tentang macam nak buat haji. Bukan saja macam tu, kita ada simulasi. Kita buat memang tempat orang buat haji, persediaan Movenpick dekat Sepang. Persediaan sebelum orang pergi haji. Jadi cerita tu secara praktikalnya baik untuk kita tengok dan kita akan faham sikit sebanyak macam mana pergerakan haji ni. Waktu wukuf bila, nak baca doa apa dan banyak lagi lah. Kita pun ada pelakon-pelakon yang hebat. Selain itu, Puteri Sarah yang kembali aktif berlakon selepas berehat lebih 6 tahun mengakui hanya menerima tawaran lakonan yang memerlukan rakaman dalam tempoh pendek. Khusus haji tau dalam drama ni. Memang kita buat real one, khusus tu maksudnya. Kenapa ni? Saya dah tengok ibu murung je. Kan semalam kan dapat panggilan haji. Tiba-tiba ni macam ni kenapa? Jadi kalau dalam sebulan tu contoh Sarah ambil telemovie tu seminggu. Jadi seminggu tu lah memang Sarah betul-betul fokus untuk kerja. Jadi hari-hari yang selebih tu memang Sarah dengan anak-anak dekat rumah dengan suami dan Sarah juga ada bisnes sendiri. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama saluran berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Saya Bridget Hanafi, selamat berhujung minggu dan Assalamualaikum.